Okay, Assalamualaikum dan hai. Kali ni kami akan buat satu demo video untuk sistem custom made terbaru kami, iaitu custom made yang kali ketiga lah. Sebelum ni kita ada keluarkan MSR dan MKA, dan sekarang kita akan keluarkan satu lagi sistem under request yang boleh juga digunakan oleh mana-mana sel lain yang rasa dia berguna untuk bisnes dijalankan. So boleh dapatkan MSS system, iaitu monthly stock and sale system. Okay, sebelum kita direct ke bahagian cara guna apa semua, dan kita pergi ke fungsi dan kelebihan sistem ni dulu. Okay, sistem ni dia akan ada bahagian record data. Of course, dia akan ada bahagian record data. Okay, kita tunjuk view dulu. Okay, ni sistem dia. So, dia akan ada bahagian record data daripada January to December. Okay, and then dia ada bahagian perbelanjaan dan juga untung rugi. Okay, dan sistem ni kita ada tambah dekat bahagian sini, maksud dia tahun lah. So maksud dia kalau user nak guna tahun ni boleh, tahun depan boleh, tak ada masalah, just ubah tahun dekat sini saja. So nanti kita akan tunjuk. Okay, and then kami juga keluarkan sistem ni dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris BI dan bahasa Melayu BM. So boleh dapatkan BI or BM. So okay, boleh pilih, dan kita akan bagi satu free gift, iaitu automatic calendar template. Itu macam biasalah untuk custom made, memang kita akan bagi sekali dengan automatic calendar untuk tahun ni, kegunaan tahun seterusnya lah. Okay. Okay, sebelum kita pergi ke kelebihan dia. Okay, untuk kelebihan sistem ni, dia ada 5 kelebihan ni. Macam kami cakap tadi, dia boleh record stock, sale, pembelanjaan sepanjang tahun. Maksudnya daripada January to December. Misal kata user nak guna untuk tahun ini dan tahun depan. Okay, so maksud dia akan ada 2 file lah. Satu untuk file tahun ni 2022 dan tahun depan 2023. So just note dekat file dia lah. Contoh kalau BM, so dekat sini kita boleh note dekat penghujung nama ni, just rename je 2022, dan satu lagi file 23. So macam tu je, sebab dia file ni dia kita just ubah tahun je dekat sini. Dia means kegunaan macam ni. Okay, yang ni adalah tahun 2022. Sebab bila kita ubah kat sini, dia akan automatic berubah dekat bahagian sini. So nanti kita akan tunjuk kat sini. Okay, bahagian sini lah perbelanjaan semua. Okay, perbelanjaan ni memang kita dah note sebagai 2022 lah. So untung rugi kat sini. So kita akan explain dekat lebih detail. Sebelum tu user boleh pergi dekat bahagian nota rujukan pengguna, iaitu user reference note. Dekat bahagian ni kita akan explain dulu bahagian, setiap bahagian tu, jualan dengan stok, perbelanjaan, untung rugi semua. Okay, dekat bahagian ni kita ada explain, dan beberapa maklumat lah, tanda yang user perlu tahu sebelum guna sistem ni. Okay, dan kita back dulu dekat bahagian kelebihan. Okay, yang ni record data termasuk dengan sales secara shop and online. So dekat sini dia ada bahagian shop. Okay, shop is kedai lah, and then online. So kita bahagikan kepada 2. Okay, dekat sini shop and online, dia ada diskaun punya bahagian juga. So ada kiraan dia bila terjual dan kos dia, dan nanti dia akan bawa ke untung kasar dan directly auto generate ke bahagian sini. So yang ni kiraan dia secara automatic, jualan untuk tahun bulan tersebut, dan kos untuk bulan tersebut. Cuma beza dia, user just key in sewa kedai, sekiranya ada, tak ada boleh just leave it blank lah. So dia kosongkan dia je. Dan pembelanjaan tu dia ada step untuk kira lah, sebab kat sini dia tak automatic, sebab dia kiraan dia tu kita just guna sistem filter. Yang tu kami akan tunjuk sebentar lagi. Okay, and then kelebihan yang kedua, okay, dia ada profit loss yang macam kami cakap tadi. Okay, kiraan dia lah cost produk semua dia akan kira sepanjang tahun tu, daripada January to December. And then dia mudah diguna dan diubah. Nak ubah pun tak ada masalah, cuma pastikan perubahan tu tak efek dia punya formula. Macam kami biasa cakap, memang formula ni kalau nak ubah apa-apa, make sure dia tak efek. Nak tambah ke apa ke, selagi mana dia tak efek formula bahagian yang kami ada note dekat sini.
automatic kiraan yang formula ni selagi mana tak effect, tak ada masalah untuk tambah, add ataupun delete lah. So kami lebih prefer user just guna yang mana ada. Kalau nak add ataupun anything adjust selepas bahagian tersebut. So kalau nak lebih retail lagi, boleh request lah untuk custom made. Sedia ada bahagian-bahagian yang kami perlu tengok, boleh ke tak boleh. Okay. And then dia macam kami cakap, boleh guna seumur hidup, tak ada masalah. Semua sistem Axon ni boleh guna seumur hidup. Biasa yang kami keluarkan adalah dua sistem yang kami selalu sebut, iaitu SDR sale kalau user prefer. SDR sale user biasa dengar lah. Itu sistem sale yang secara daily, lebih detail. Yang tu memang kita akan keluarkan setiap tahun atas request. And then stock, inventory stock lah, kita akan keluarkan ikut tahun. Tapi boleh je nak guna untuk tahun semasa tu. Just bila user ada skill tu boleh ubah. Macam sistem ni tak ada masalah. Just ubah tahun dekat sini sahaja. Ikut tahun semasa yang user nak guna sistem ni. And then free gift macam cakap tadi, automatic calendar template. Kita akan bagi. Dan kita pergi one by one untuk step sample key in. Untuk sistem MSS ni, first user perlu set year dulu. Macam tahun ni 2022, so kita set. Kalau user rasa nak guna untuk 2023 contoh, so bila dah file kan, buat filing, so boleh just key in kat sini, nanti dia akan automatic berubah dekat sini. Kalau user check, sorry, dia cursor ni. Check kat sini, dia akan automatic berubah. Daripada tahun awal sampai akhir, dia akan berubah ikut tahun yang kita key in tadi kat sini. So yang ni tak ada masalah lah. Yang ni memang tak ni, memang kita dah nak kira nanti. Yang ni 23. And then selepas tu user set item and stock opening. January only. So dekat sini user perlu, macam yang kami ada tulis dekat sini juga. Sebelum tu, untuk bahagian jualan dengan stok, dia kira daripada Januari to December, dia akan automatic automatic dikira lah untuk bulan-bulan seterusnya. User perlu update semasa ke semasa. Maksud dia, update dia data tu daripada semasa ke semasa mengikut unit yang terjual lah melalui shop atau online. So maksud dia, contoh kita ambil dekat sini lah, macam kami cakap tadi, selepas kita set year, kat sini kita letak satu contoh kurma ajwa. Kita buat bisnes kurma ajwa lah. Dia ada bahagian VR, dia ada package yang VIP ataupun A punya ajwa kan. So dia ada unit kat sini bahagian. So kita key in siap-siap kat sini. So opening stock, KOS ni dia refer ada opening lah, stok pembukaan lah. So berapa? 100 dengan 50. So stok masuk ni kita perlu update setiap masa, setiap kali keluar masuk. Sebab yang ni adalah, dia bukan daily tau. Dia lebih kepada stok semasa pada ketika itu untuk bulan itu. Contoh macam ni, Ajwa VIP. Contoh hari ni 1 hari bulan 1 2023. So kita ambil 2023 kan. So mungkin dia 25. Contoh untuk next punya day tu 2 hari bulan, dia stok keluar dia, stok masuk dia mungkin kita masukkan lagi 10. Dia masuk 25 dulu, stok masuk pula 10 lagi. So apa perlu kita buat? Kita untuk kurma Ajwa VIP ni, kita key in lagi 10. Maksud dia, kita tambahlah, kita manual tambah. Maksud dia 25 tambah 10 jadi 35. Contoh. So nanti dia akan automatic kira baki semua. Selepas kita tolak kedai. Contoh kalau stok keluar, pada semalam kita ada stok dah keluar 32. So hari ni mungkin 2 je. So kita kira tambahlah 34. Ni melalui kedai. Kalau online pun sama. Contoh semalam 40, hari ni mungkin 3, jadi 43. Dia automatic, kita macam up to date lah, up to date sendiri secara manual. So bukan daily yang macam STRC yang kami keluarkan semua ni. Dia ada bahagian macam tarikh kan. Yang ni tak ada bahagian tarikh. Yang ni memang bulan tersebut ikut pada item yang keluar tadi. Itu cara kegunaan dia lah. So yang kami highlight kat sini, update lah, update dari semasa ke semasa mengikut melalui shop atau online tadi. Perlu update. And then kat sini
Okay. And then reject. Kalau ada reject, contoh semalam reject 3. Hari ni kita check 5 reject. So jadi 3 tambah 5 jadi 8. So up to date. Okay, so kita nampak baki kita berapa. Okay, dan baki ni 50 dia akan bawa ke next month. So 50. Okay, so kurma ajuan VIP yang ni memang tak perlu disentuh lah. Tak perlu disentuh sebab dia automatic. So bahagian macam yang kami cakap tadi, untuk permulaan step permulaan cara guna tadi, kita pergi dekat bahagian ni. Okay, macam ni user perlu set tahun dan pada bulan Januari untuk pastikan dia diwarisi automatik, iaitu dengan item, unit, OS opening tadilah, stok buka tadi, permulaan, harga jual dan kos. Maksud dia yang ni unit, OS yang ni harga jual dengan kos. Okay, ke 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 ni bahagian dia akan automatic dipanggil tadi. 1, 2, 3. Okay, bring forward lah. Bring forward maksud dia stok yang daripada sebelum ni. Okay, kita guna BF lah walaupun in BM, tapi kita guna untuk mudah user faham. Okay, and then harga jual, kos. Yang ni memang akan automatic generate daripada sheet Januari. So apa-apa perubahan adalah melalui Januari. Okay. Okay, and then baki tadi macam kami cakap kat sini, contoh kita nampak kurma jual VIP 50, jual A 35. So Februari dia akan bawa bring forward 50, 35. Okay, itu saja. So, tak ada masalah. Yang ni memang tak perlu nak buat apa. Kita just key in bahagian stok masuk, stok keluar. Maksud dia stok keluar, penjualan berlaku pada ketika itu. Berapa. So just tolak macam tu. Okay, stok masuk berapa, just tambah. Okay, maksud dia kat sini tambah secara manually lah. Dan tolak pun secara manually. So kita akan dapat data sehingga ke Disember nanti berapa. Dan kiraan nanti pun dia akan masuk ke untung rugi nanti. Okay, untung rugi kita secara automatik dia akan kira. So kita nampaklah Januari sepanjang kita berbisnes, contohlah bisnes Januari je jalan. Okay, seterusnya tak. So kita nampak dah so far kita dah dapat jumlah jualan kita adalah sebanyak sekian. So kita tolak jumlah kos nanti sekian. So okay, jumlah kos maksud dia kiraan daripada sini. Kos tadi. Kos berapa yang kita kiraan tadi. Contoh harga jual. So kos. Yang ni dia punya formula semua kita ada letak dekat bahagian user reference note ni. User boleh check dekat sini. Ini kiraan kita. Sini. Bahagian ni. So macam mana nak dapat contoh kat sini, dah dapat ni terjual ni, apa maksud dia ni, dia kiraan ni. Contoh online ni, daripada stok keluar tadi online tu, harga jual tolak dengan diskaun dengan okay. Dekat bahagian yang online ni, okay, online ni dia ada bahagian dia. Contoh macam kat sini kan, okay, stok keluar contoh. So far 2 hari tadi kita kira 43 dah stok keluar. So mungkin 43 ni 3 je kita buat harga diskaun kan. Okay, so diskaun dia contohlah satu kurma ajwa harga RM25. So kita buat diskaun kat sini untuk online. Contoh tadi, okay, so far 80 lah sebab kita dah buat tadi 3 tambah. So diskaun kita nampak, mungkin diskaun kita nak bagi 25 tu mungkin RM5 tolak kan. So kalau beli online RM5 tolak. So kita dah 3. So kita 3 maksud dia kali dengan 5 jadi RM15. So apa yang kita buat, kita perlu update RM15 dekat online tadi. Contoh 80 tambah 15 jadi 95. So manually update lah. Kalau user tak nak diskaun ke apa pun boleh, tak ada masalah. Just abaikan dia bahagian diskaun ni. So sebab kita dah bagi bahagian lah. Kalau nak buat kedai mini diskaun pun boleh, online pun boleh. Kalau tak nak, just abaikan, just fokus dekat bahagian harga jual dengan ni je, harga jual. So kita tahulah 43 unit terjual ni sepanjang 2 hari tadi kita sebut adalah sebanyak RM25 kita jual. Okay, macam tu saja. Okay, yang ni untuk kita buat sub-sub dia lah. Macam contoh, yang ni sepatutnya dekat sini bahagian okay, diskaun tadi. Okay, online tadi ni. Okay, kalau online tu Shopee, kita ada buat Shopee kan. So Shopee mungkin beli dapat diskaun dalam RM2 sahaja. So tadi kita dah buat keluar online tadi 3 kan, 3 unit kita tambah tadi.
daripada 40 yang dah keluar hari first day. So second day 3 unit. So 3 ni mungkin online kita buat satu barang RM2. So kurma ajwa VIP ni satu RM25 tu mungkin jadi dalam kita bagi dia RM2 diskaun daripada, maksudnya RM23 je kan. So berapa? So jadi kira RM2 lah. RM2 kali dengan 3 kurma ajwa unit tadi terjual. So maksud dia 3 kali 2 RM6. So 38 campur 6 jadi RM42. Sorry, 38 campur 6 jadi 40. Okey, RM44 lah tetap. Okey, macam tu, RM44. Okey, kita double check dulu. Nanti Kang salah kan. Kita double check dulu. Okey, kejap. Kita perlu kira. Okey, pastikan jawapan tu betul. 36 kan. Okey, 36 campur 6 42 sih. Okey. Asal 38 sebelum, okey betul sebelum 38 jadi RM44. So betul lah. 48. Kita perlu kira. Okey, so 38 campur 6 so RM44. Okey, betul kiraan kami. So RM44. So kalau ada Lazada ke apa-apa ini macam apps cas ke apa, maksud dia cas ni maksud dia kita tolak daripada harga yang kita jual tadi kan. Jadi berapa ringgit, so nanti dia akan kira dekat sini lah. Okay, and then kalau user nak double check kiraan formula dia ni macam mana dikira dapat ni dapat ni, macam yang kami highlight ni kan. Kalau bahagian-bahagian ni semua ni tak boleh disentuh. So kalau user nak check untuk ke bahagian ni formula dia, so boleh check yang URL yang tadi kami tunjuk ni, this one. Okay, cara kiraan dia. Okay, and then okay, kita dah settle bahagian dia. Okay, kiraan dia seterusnya macam tu juga, tak ada masalah. Just fokus dekat bahagian stok masuk dengan stok keluar, kena update sentiasa setiap kali urus niaga apa berlaku tu. Okay, perlu update tambah. Dan nanti kita akan dapat secara untung kasar. Masa ini untung kasar baru. Okay, dan seterusnya baru kita pergi ke yang ni untung kasar, tak ada masalah. Just buat yang tadi tu. So nanti akan automatic. So kita nampaklah so far. Okay, jumlah kos berapa, jumlah jualan berapa untuk Februari. Okay, kita nampak dah kos hanya berlaku untuk Februari sedikit sajalah. Sebab sebelum ni kita ada key in keluarkan apa stok keluar kat sini bulan Februari. Okay, kat sini keluar semua ni. Okay, so kita nampak dekat profit untung rugi tadi. Okay. Okay, kos kedai kalau ada just key in je. Contoh macam ni kita nampak 2 bulan bisnes 300 je. So dia kira. Okay, jumlah pembelanjaan ni. Okay, selepas kita pergi ke, okay, kejap kita double check balik kita punya step tadi. Okay. Okay, kita dah key in semua, dah siap. Okay, kita macam ni yang kami note, perlu sentiasa kemas kini untuk kalau diskaun ada kita boleh kemas kini sekali untuk pastikan data record dia tu dikemas kini dan nanti kita boleh dapat untung rugi tu kiraan. Okay, nanti boleh double check balik kami punya video kami demo tadi tu yang kami tunjuk untuk double check pengiraan tu. Okay, and then kita pergi ke okay, this one settle. Okay, expenses dan profit loss. Okay, kita pergi ke expenses. Okay, selepas dah settle key in contoh Januari kan berlaku bisnes, kita pergi perbelanjaan. Okay, perbelanjaan ni macam kami cakap, kalau dia sama konsep dengan MKA, iaitu kami punya second custom made sebelum ni. MKA dia ada bahagian perbelanjaan juga. Cuma dekat bahagian ni kita letak siap-siap okay unit.
kiraan dekat sini dan kita letak filter kat sini. Okey, filter ni maksudnya filter ni function dia nak tahu bulan berapa yang kita nak key in. Contoh kita dah key in dah bulan 1 daripada hari 5 hari bulan 6, apa benda yang berlaku, kita beli sampo ke apa, just key in je. Apa-apa perbelanjaan atau beli benda yang selain daripada jual tadi tu, kita boleh key in masuk perbelanjaan, masuk bahagian ni. Maksudnya benda yang melibatkan duit keluar, yang melibatkan urusan kita boleh masukkan kat bahagian ni. So contoh kat sini bulan 1 kita dah tahu. Okey, sebab ini kita dah key in bulan 2. So cara kita nak key in, okey, kat sini, okey, Februari sini ni, okey, bulan 2. Okey, kat sini kita dah tahu. Okey, kita key in je. Key in, pastikan kita punya rangka date tu dia sama, tally. Maksud dia kalau kita key in dekat sini macam ni, contoh 5 bulan 1, 5 bulan 1. Maksud dia selepas ni kalau 5 bulan 2 jangan, maksud dia kita masuk je 5 bulan 2. Contoh kat sini kita nak masukkan bulan 3 lah kan, contoh bulan 3. Mungkin 1 bulan 3 kita beli plastik packing lagi kan, 1 bulan 3, 2. So kita key in macam ni je, nanti dia akan direct macam ni. So tak ada masalah. Nanti kira kita key in tu biar tally ikut apa yang kita just biasa key in. So nanti contoh kita untuk bulan 3 punya kita beli stok plastik packing lah, nak packing kurma tadi kan, stok plastik packing. So sama juga kita beli 250 unit. Kita beli, mungkin harga dia naik sikit sebelum ni, 202, dia naik lagi 220 contoh. So kita key in je macam biasa. 9. Okay, kita key in macam biasa. Nanti masa kita nak kira untuk ke bahagian this one ni, untuk rugi, sebab yang ni kita kena key in secara manual, dia bukan automatic. Sebab kita dah kita buat perbelanjaan secara 1 tahun terus kan, tak ada bahagian sub-sub dia. Jadi function yang macam mana nak kira untuk dapat tahu untuk bulan Januari berapa, Februari berapa, Mac berapa adalah filter kat sini. Kalau boleh rujuk dekat bahagian sini, kami juga ada note kat sini. Okay, user boleh shortlist kan, cari perbelanjaan tu bagi bulan tersebut ikut simbol ni. Okay, simbol filter ni kita panggil. Okay, so pergi kat bahagian perbelanjaan. Okay, tekan simbol ni saja. And then tick bahagian yang kita nak. Contoh, okay, ni Januari. So kita tak nak, kita nak tengok Januari saja. Yang Februari, Mac kita tak mau. So kita klik je. Okay, dan klik OK. Sensi kita akan dapat. Okay, so far kalau untuk, okay, kalau unit ni, okay, unit pengiraan untuk bahagian sekali kita tengok yang bahagian tu. Okay, yang ni kita tahu dah. Untuk bulan 1 Januari, perbelanjaan kita sepanjang bulan Januari adalah 504. So kita boleh pergi dekat bahagian untuk rugi. So kita note 504 kat sini. So nanti dia akan dapat lah untuk bersih kita setelah ditolak jualan tadi semua tu. Dah tolak, dah dapat, kita akan tolak pembelanjaan dengan kos sewa semua, kita akan dapat RM808 adalah untuk untung bersih kita pada bulan Januari. Okey, kalau untung kasar dia banyak sikit lah sebab dia tak tolak lagi pembelanjaan tadi. Okey. Okay, and then kalau untuk contoh lepas habis settle ni, contoh user nak tahu untuk bulan Januari berapa sampo yang kita, unit yang kita keluar beli so boleh je pergi kat filter ni pula, bahagian deskripsi. Sampo kita pilih lah apa kita punya deskripsi yang kita nak. Macam ni. Okay, kita nak tahu sampo lah berapa kita beli sepanjang bulan ni. So kita nampak 40 unit. So 271 kita spend saja untuk sampo. So ini function untuk bahagian unit ni, kegunaan untuk jumlah ni. Okay, kalau tak nak ni tak ada masalah, just filterkan untuk bahagian bulan tadi tu, bagi kita tahulah nak key in nanti dekat bahagian untuk rugi kan. Okay, and then Februari pula, just klik je. Okay, kita Februari pula. Februari berapa? Okay, kita dapat 30480. Okay, so kita pergi ke 30480. Kita just klik je. Februari 30480.
80. Ini step dia lah. So kita tahulah sepanjang untuk Februari kita memang rugi sebab tanda merah kat situ kan. Merah tu tanda dia rugi sebab dia negatif. Should be positif lah. Kalau 808 ni memang kita untung bersih kita yang ni. So kita nampak kat sini untung kasar kita kenapa dia tak merah sebab dia tak tolak lagi perbelanjaan kita. So masuk dekat sini perbelanjaan kita dah melebihi apa yang kita jualan kita kan. So kita rugi RM128 untuk bulan tersebut lah. Macam tu. Okay, so kita back. Okay, perbelanjaan tu sebab kita ni bulan March pula contoh sebab tadi kita ada key in bulan March kan. So kita tahu 220 macam tu. Just pergi dekat ni, just key in je bahagian perbelanjaan. Bahagian untung rugi 200. So kita tahu okay, kat sini kita tak kira lah sebab kita tak direct lagi buat apa untuk Januari March ni kita tak bisnes tak berjalan lagi untuk bulan Mac. Stop masuk keluar dia ni. Okay, and then dekat bahagian okay, kita dah pergi profit dulu semua. Kita dah show lihat. Okay, pastikan selepas user dah buat research tadi tu guna filter ni, pastikan after that select all balik sebab nak pastikan data yang daripada awal tadi dah dipanggil semula supaya nanti next time kita boleh key lagi untuk next March, April dan sehingga ke Disember. Okay, and then kita pergi kita pergi ke Q&A directly lah sebab kita dah explain semua secara detail untuk bahagian gini. Okay, yang ni yang basic user perlu tahu, yang biasa user akan tanya. Kalau bila guna ni user akan terfikir macam mana nak buat benda ni. Yang ni kita dah kumpulkan. Okay, biasa ini antara yang familiar question lah. Okay, macam mana nak add and delete column, search, semua yang tadi kami tunjuk dah. Okay, search ni kami tunjuk tadi, filter function tu just guna je, pastikan select all balik selepas guna. Okay, yang mana ada kiranya untuk bahagian yang filter tadi tu, kalau user dah nampak bahagian ni, this one boleh je nak search, tak ada masalah, just search je. Contoh nak search by name ke, by amount ke, boleh, tak ada masalah. Macam ni pun boleh nak search by ni ke, tak ada masalah, boleh je. Nak tahu berapa dah untuk contoh produk apa yang kita keluarkan, stok masuk kita sebanyak lebih daripada 50 contoh, boleh je key in kat sini, boleh je search. Okay, tapi pastikan selepas search tu select all balik untuk di view balik semula data secara keseluruhan. Ini function sistem filter lah ya, ada. Okay, and then nanti kita dah settlekan. Okay, yang add and delete ni adalah biasa orang katanya biasa kan. Okay, dia ada step dia yang perlu user tahu untuk add a new row. Okay, new row this one row. Okay, kat sini kita ada tunjuk secara reference note kat sini. Okay, ini adalah step simple step macam mana nak tambah row, bagi pastikan row yang sebelum ni diwarisi supaya nanti dia automatic lah. So cara dia user hanya insert dekat bahagian contoh dekat sini untuk save punya bahagian jualan, user key insert row terakhir, bahagian row terakhir tu insert, dan juga untuk kiraan jumlah tu insert, dan untuk bahagian perbelanjaan user insert row terakhir. Okay, contoh kita nampak kat sini, kita pergi ke ni Okay, cara insert dia mudah saja. Klik dekat bahagian yang jumlah semua ni. Okay, klik sini, insert. Itu sahaja, tak susah pun, just insert sebab kita nak pastikan formula tu dia auto generate. So insert kalau ada 20 kali insert lah maksud dia, supaya kita nak formula tu masih maintain di situ. Okay, and then dan pastikan selepas insert tu, kalau contoh kat sini ada 10 untuk Februari, March, April sampai Disember pun kena ada 10. Okay, contoh kat sini user letak 11. Okay, see 11. Contoh kita letaklah nama kat sini, kita buat kurma tadi Ajwa. Ni kurma biasa apa? Kurma, kita letaklah nama apa? Kurma Fatimah. Contoh lah Okay, kurma Fatimah 1 kilo. Contoh.
So kat sini kita beli permulaan dia ada sebanyak 30 unit. Contoh. Okay, harga RM20. Kos kita beli tu adalah RM10 saja. So kita untung RM10 lah kan. So kat sini. Okay. So kat sini user nampak yang ke-11 lah produk contoh. Kat sini dia tak akan keluar. Sebab apa? Sebab user tak insert. So pastikan user insert semula dan dia akan panggil apa yang kita insert di Januari tadi, macam kami cakap kan. Itu sahaja. Cara dia insert mudah saja. Just insert untuk kalau dah itu 11, setiap bulan pun kena insert 11 sampailah bulan Disember. Disember pun user kena insert ikut. So dia akan panggil lah. So cuma macam yang ni, dia tak ni sebab kita tak insert daripada sini, dia akan effect. So pastikan yang ni insert dan nanti dia tak adalah perkataan, dia tak ada error macam ni, value ni. So okay, kita back balik supaya kita boleh explain balik. Okay, tu cara insert dia lah. Okay. Okay, and then okay, untuk perbelanjaan pula sama juga, cuma beza dia perbelanjaan kita tak boleh total kat bawah. So row terakhir insert. Okay, so sebelum kiranya masakannya dia akan ke bawah kan. So nak pastikan dia tak ni, so kita pastikan dia ada leave blank lah kat bawah ni, baru kita insert supaya kita tahu. Nanti tak perlulah nak bawa dia ni ke atas kan. Jadi macam contoh kita bawa ini ke atas dulu. Okay, kita pastikan dia tak, ini dah berubah lah kan, 1 bulan 3. Okay, yang lain tak. Okay, ini bulan 9. Okay, 9. Okay, so sama semua. Okay, yang ni contoh. Okay, clear dulu. Okay, pastikan user insert. Tahu dah nanti akan nak key lagi. So insert, pastikan yang bawah ni kalau boleh kosongkan dia, supaya nanti nak insert tak perlulah user nak bawa dia ke atas ke apa kan. User just insert. So insert je untuk perbelanjaan, tak ada masalah. Okay. Okay, itu untuk add lah, insert. Okay, kalau untuk delete, contoh kalau column, okay, user nak add, contoh add column lah. Add column macam kami cakap, better selepas any formula yang berformula lah column kan. Selepas tak ada masalah. Kalau nak add ni pun boleh, tapi pastikan dia tak effect mana-mana bahagian row lah. Okay, mana-mana row yang berformula dia tak effect. So tak ada masalah nak add, cuma user kena ada skill sikit untuk control kalau ada error berlaku. Okay, kalau selebihnya user nak request untuk kami customate, boleh inform. Okay. Okay, and then untuk delete, macam kan delete sama juga, kalau boleh selagi mana user, contoh lah user kata saya tak nak lah guna untuk bulan saya tak nak gunalah discount ni, memang tak perlu kan, online pun tak perlu, just penting adalah bahagian ni stock loss tak masuk. So boleh biarkan dia kosong macam kami cakap tadi. Okay, dia tak ada effect apa, sebab dia dah kira tau. Kalau nak delete nanti tak boleh sebab dia dah kira dekat bahagian ni semua. So formula dah ada dekat bahagian ni, dia akan jadi kalau kita delete, dia akan error lah dekat bahagian formula yang kita dah setkan tadi. Okay. Okay, settle first question. Second tadi. Okay, yang third, jika business start bulan November. Okay, misal katalah user nak guna ni untuk 2022. Contoh, kita tukarlah kan 2022. So kita anggap ni semua 2022. Okay, perbelanjaan pun 2022 lah. Okay, tadi 22 kan, sebab 23. Okay, so kalau 2022, so cara dia adalah user perlu kira macam mana. Okay, user mesti nak start November kan, so January to October tak perlulah. Okay, cara dia adalah mudah. Pastikan user key in dulu bahagian, contoh kalau kat sini macam kami cakap tadi ada 11, yang lain pun semua 11, supaya nanti November dia tak ada effect. So boleh cerita kalau tak nak Januari ni kena maintain, sebab nanti kita nak ubah apa-apa dekat Januari kan. Kalau user rasa dia macam kacau lah sikit kan pandangan kita nak fokus kat November je untuk 2022. So boleh selepas user key in semua siap-siap, row berapa kan, user just hide saja. Macam ni, klik kanan, hide daripada Januari sampai Oktober. So hide. So nanti user just buka, nanti fokus November je lah, November je straight. Then December panggil dia. December akan panggil yang
bring forward stock yang daripada November tadi kan, December akan bagi. So just fokus ni. Boleh just hide. Kalau tak nak boleh, nak lah balik. Sebab nak tengok balik kan, nak edit balik yang nak tambah barang kan. Contoh tadi 11 je, nak tambah 12, 13, 14. Unhide sajalah, pilih Januari. Unhide balik. Kalau nak unhide untuk next punya month pun boleh. Macam tu. Nanti adjust lah kat sini. So tak ada masalah. Just hide and unhide. Itu je. Tak ada masalah. Kalau nak delete, is better janganlah. Sebab dia akan effect banyak benda nanti. Dia akan kacau lah kan. So kita buat memang cukup-cukup untuk 12 bulan. So maintain je. Kalau tak nak, just hide. Okay. Okay. Untuk ni settle. Untuk memang settle. Okay. Untuk print data. Okay, print data tak ada masalah, just print sahaja. Contoh Januari kan, user nak print, nak tengoklah stok Januari berapa. Okay, you just print dekat sini. Okay, just print je secara landscape lah, is better sebab dia pemanjang kan. So no scaling, user buat macam ni. So dia akan print macam tu. So kalau dia memanjang, dia akan, jangan risau sebab dia dihida belah atas ni, dia akan nampak lah which one yang dia refer. So dia akan print. Macam tu je user print. Okay, so macam tu sahaja. Untuk perbelanjaan pun sama. Perbelanjaan user nak print. Okay, nak tahu daripada awal bulan sampai Disember apa perbelanjaan. So print je. Nak print portrait pun boleh. Okay, portrait macam ni pun boleh. Tapi okay, dia akan macam ni lah. So user perlu fit all column in one page. Macam ni. Fit all column in one page kalau nak portrait. Kalau tak nak, boleh ambil landscape. Sama juga. Sama je. Kalau dia kata no scaling, so user fit all column in one page. Dia setting ni. Apa-apa bahagian setting lah. Okay, tu bahagian print tak ada masalah. Untuk PR pun sama. Nak print dia pun tak ada masalah. Just print macam tu. Okay, see, dia akan print semualah apa yang kita dah set tu. Okay. And then, okay, settle untuk print data. Okay, untuk control error, okay, kita punya terakhir lah. Okay, terakhirnya untuk control error, kalau in case apa-apa jadi, contoh kita dah key in tadi kan, kita ambil satu contoh dekat contoh kita stok lah, kita ambil. Okay, kita key in kat sini, key in, tiba-tiba kat sini kita tersentuh, contoh ke rumah Ajwain, kita tersentuh, kita terkira sendiri ke 40, kita contoh macam tu. Okay, contoh macam tu. Macam kita nak buat, kita dah sentuh bahagian formula ni kan. Cara dia adalah mudah. Ctrl Z ataupun Ctrl undo lah. Maksud dia Z. Okay, back to normal. Macam tu saja. Itu simple. Just simple error yang berlaku lah biasa. Okay, kalau heavy sedikit, rasanya tak ada masalah. Just Ctrl Z dan save. Okay, nak back to normal. Kalau heavy, dia mungkin akan effect banyak bahagian. So nanti user perlu direct dengan kami balik lah untuk kami check. Okay, kalau better macam kami just macam berhati-hatilah masa kita nak key in tu. Kita dah pastikan apa yang kita key in, kita fokus dekat bahagian tu saja, supaya yang bahagian formula ni kita tak sentuh. Okay, kami kalau nak kalau nak kunci bahagian ni pun boleh, tapi dia akan effect masa kita nak key in nanti. So actually dia ada macam skill lagi untuk nak kunci bahagian ni supaya kita tak sentuh lah. Tapi dia ada bahagian yang banyak sedikit lah dia punya step tu. Jadi kami risau mungkin user tak dapat nak tangkap bahagian tu. Jadi cara mudah adalah kami note kat sini, memang warna ni tak boleh sentuh. Macam tu lagi mudah kan. Dia tak perlulah nak protect sheet ke, dan dia ada banyak bahagian tu. Okay. Okay, itu simple lah. Kalau contoh kita ambil satu contoh dekat sini kan, kiraan dekat sini, contoh satu kita ambil contoh biasa yang kami dapat. Okay, macam ni. Okay, ni contoh lah. Terus kita masa kita key in dekat bahagian perbelanjaan, kita sentuh macam ni kan. So kita macam ni, dia jadi macam ni. Contoh. So, apa bila kita buat, macam tadi kami cakap, Ctrl Z. So dia akan back to normal. Okay, dia jadi macam ni lagi. So apa nak buat lagi, Ctrl Z lagi. Pastikan dia back to normal macam yang first tadi. Dia tak ada perkataan value ke anan ke, tak ada. Macam ni dia akan back. So kita dah pasti, okay, kita dah confirm dah, ini dia tak ada ubah apa-apa dah. So save. Itu saja, tak ada masalah. Okay, just Ctrl Z.
Okey, itu sahaja untuk kita punya video demo. So, pastikan user baca our nota reference note ni. Okay, kita punya rujukan kat sini. So, kat sini user boleh refer semua. Kalau user ada any question, apa-apa yang, sebab ini adalah satu sistem barulah, custom made daripada user klien semasa. So, kalau user rasa ada apa-apa, nanti user boleh inform kat kami lah untuk any Q&A lah. Yang ni yang biasa yang kami dapat lah. Kalau untuk biasa user akan tanya kan, untuk sistem yang apa, yang macam ni. Okay. Okey, ni yang macam kami tadi tunjuk, boleh double check. Okey, okey, ini beza sedikit short info untuk beza MSS dengan STRC. Okey, macam ni kami cakap tadi, MSS monthly stock sale ni adalah yang kita perlu user perlu update. Setiap kali keluar masuk tu kena update numbering dekat bahagian stok ni kan. Dekat bahagian ni. Okay, this one user kena up to date lah, update secara manually. Dia tak ada bahagian tarikh-tarikh tu, kita tak nampak, tak ada bahagian tu. So yang ni memang untuk secara monthly, say. Okay, and then kat sini okay, beza dengan SDRC yang kalau user boleh klik kat kami punya video demo, dia ada bahagian stock daily record sale untuk secara harian. Dekat situ dia memang ada tarikh, kos semua bahagian, memang dia satu heavy sedikit bahagian tu. Dia memang ada tersedia semua, just key in sahaja. Okay, key in date apa semua, kos pun ada kat situ. So dia termasuk dengan stok. Okay, stok kat sini untuk MSS dia sekalikan, kita combine stock and sale tu, dia auto generate sekali lah setiap kali berlaku, bisnes berlaku kan. Okay, untuk SDRC kita dia macam combo, daily sale dia seharga lain, untuk stok dia kita ambil daripada inventory stock control. Yang sama dia tu hanya link combine lah, combo, secara combo saja untuk tekan link. Maksud dia sekiranya user update sale, user kena pergi dekat bahagian inventory stock control tu untuk update stok. So jadi dua kerja. Untuk MSD kita tak nampak tarikh tu, kita perlu add row macam kami cakap tunjuk tadi, dan perlu update setiap kali bisnes berlaku. Itu sahaja beza dia untuk bahagian ni. And then untuk bahagian MSS yang macam tadi kami dah tunjuk, dia ada bahagian expense dengan profit loss. Cuma bahagian STRC memang tak ada bahagian tersebut lah. Dia hanya sales semata-mata, nak tunjuk berapa tarikh ni, berapa keluar. So boleh direct kat kami punya video STRC untuk tengok lah perbezaan antara MSS dengan STRC ni, kita boleh nampak kat situ. Okey, itu saja untuk kami punya sistem monthly stock sales record system ni. Okey, nanti boleh cuba, anything boleh direct kat kami balik untuk kami tengok lah any issue semasa. Okey, terima kasih, selamat mencuba. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!